Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Maka nyatalah situ. Betul. Lama cuti ni. Setahun lebih. Betul deh. Maka nyatalah oleh bahawa sehukum syarak itu 5 bagi. Betul. Betul apa lagi? Bukan. Dekat mana? Dan boleh diperbuatkan mungkin. Dan boleh diperbuatkan mungkin. Boleh diperbuatkan mungkin. Kita Jawi tu. Jawi muka surat 5 okey 12 baris 12 ayat 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Situ cepat dah. Baik. Kita sambung lagi muzakarah kitab Tabsiratul Adani, syarah bagi Baquratil Amani. Kata Syekh pada MK-nya, dan boleh diperbuatkan mungkin dan meninggalkannya. Tu. Ini duk mana nak sambung ni? Dan boleh. Arti boleh ni harus lah. Tu jaiz. Perkara yang harus. Bila sebut kata Allah Ta'ala tu dia duk bicara tentang makna ketuhanan. Di atas tu, dan tiada nampak dan tiada dibenarkan pada akal akan bahawa ada sesuatu pun yang terkaya daripada yang lain daripada dirinya itu melainkan zat. Iaitu zat Allah Ta'ala. Apa? Zat yang bersepakai dengan sebelah sifat yang lagi akan datang pada sebut. Dan maha suci. Tersuci, mana maha suci, mana tersuci daripada lawan-lawannya, lawan-lawan bagi sifat yang sebelah. Itu kan. Dan boleh, harus. Bukan dia wajib, bukan dia mustahil dak. Tu zat yang kita nak kata dia tu Tuhan, mestilah zat yang bersepakai dengan sifat-sifat yang lagi akan datang sebutnya, dan tentu tidak lawan bagi segala sifat-sifat yang lagi akan datang sebutnya. Serta pula boleh, harus. Bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Ini antara i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah.
Karenanya di sana pegangan Mu'tazilah, mereka mengiktikadkan wajib Allah Ta'ala ni buat baik dan terlebih baik pada hamba dia. Wajib solah dan aslah dia panggil. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah harus solah dan aslah. Solah tu mana baik. Apa baik? Ini perkara yang membetuli bagi fasad. Contoh lapar. Lapar tu orang panggil fasad lah. Membetuli bagi lapar, kenyang. Kenyang tu orang panggil apa? Solah. Terlalu kenyang atau kenyang dengan makanan yang lazat, itu aslah. Terlebih elok lagi. Itu maksud. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengiktikadkan bahawasanya harus bagi Allah Ta'ala wajaizun fi haqqihi ijadu wa tarku wal isqa wal is'adu. Wajaizun fi haqqihil ijadu, harus pada hak Allah Ta'ala mengada dan meniada. Bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Begitu juga al-isqa, mencelakakan hamba, wal is'ad, membahagiakan hamba. Itu pun harus bagi Allah Ta'ala, bukan wajib, bukan mustahil. Sama juga berbuat baik pada hamba dan berbuat yang terlebih baik pada hamba, itu pun harus, bukan wajib, bukan mustahil. Adapun Mu'tazilah, mereka kata wajib Allah Ta'ala buat baik dan terlebih baik pada hamba. Jadi dalam kitab Mata Kharidah disebutkan, wa man yakul fi'lus salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al adaba. Wa man yakul, barang siapa yang berkata, yakni i'tiqad, dia peganglah hati dia, fi'lus salahi wajaba, berbuat baik itu wajib, 'alal ilahi, di atas Tuhan, qad asa al adaba, sesungguhnya orang ni benar-benar jahat adab dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala wajib buat baik dan terlebih baik pada hamba, lepas tu hak buruk siapa buat? Realitinya kita tengok di dunia ni bukan semua orang nasib baik belaka. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang soleh, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang sakit. Sakit tu fasik. Sehat orang panggil salah, sangat sehat, aslah. Jadi kalau kita kata Tuhan ni wajib buat salah dan aslah, kalau wajib tu orang panggil wajib akal, artinya mesti kena ada orang panggil salah dan aslah. Tak terima nak kata tak ada salah dan aslah, maka tak ada lah orang panggil perkara yang tidak baik ni. Aku mana? Tekeh. Nescaya tak ada lah perkara yang tak baik berlaku di dunia ni. Betul tak? Tak ada orang kena COVID ni. Gitu kan? Kenapa? Karena Tuhan wajib buat baik dan terlebih baik pada hamba. COVID ni baik tak? Dah. Tak ada lah COVID ni. Realitinya ada COVID. Kok mati kena COVID pun ramai dah. Realitinya ada. Pas apa buat? Allah Ta'ala berlaku. Kenapa? Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas itu tidak adalah ia melainkan hanya Allah Ta'ala saja. Jadi yang baik, yang buruk, semua Allah Ta'ala yang buat. Lagi pula dia buat tu harus pada hak dia, bukan wajib, bukan mustahil. Kalau kata wajib tu wajib akal, maka tak ada lah hak buruk. Tak terima realitinya ada hak buruk berlaku. Bermaknanya baik buruk Allah Ta'ala buat. Kalau kata wajib tu wajib syarak, mana ada satu tekanan di atas Allah Ta'ala. Tuhan kena buat lagu ni, kalau tidak masuk neraka Tuhan apa lagu tu? Tak lepas. Sedangkan Tuhan ni mesti lepas serba-serbi daripada tekanan, daripada berhajat kepada selain daripada dia. Maka kerana itu dia kata, dan boleh diperbuatkan mungkin, dan meninggalkan perbuat mungkin. Boleh tu makna harus, bukan wajib, bukan mustahil. Kalau buat mungkin ni makna benda terima dua belah. Itu makna mungkin. Mana terima ada, terima tak ada, itu dia panggil mungkin. Iktibar kita ni, makhluk ni, sebelum daripada kita ada, maka dipanggil mungkin. Apa?
terima kita ni nak diadakan oleh Allah, terima nak kata kita ni Allah Ta'ala tidak mengadakan kita, terima. Mana terima dua belah, sebelah ada pun terima, sebelah tak ada pun terima, sama berat kedua-dua. Itu dia panggil mungkin. Itu tu. Kemudiannya bila kita dah ada, mungkin juga dia panggilkan apa? Duk ada ni terima dak nak tak ada? Terima. Itu. Terima pula nak tak ada. Tak ada nanti terima pula dak nak ada? Terima. Itu. Sebab tu Nabi Isa dia boleh hidup, mukjizat dia boleh hidup hak mati lah mana dah. Nah, cucu Nabi Adam tu apa nama tak ingat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hidup siapa dah, cucu ke anak tidak cucu, Syed bin Adam alaihi salam. Nah, dia boleh hidup lama mana dah mati sini. Lama mana dah mati dia boleh hidup balik. Jadi ketika kita mati tu terima dak nak ada? Terima. Tu tiap-tiap benda terima nak ada, terima nak tak ada, orang panggil mungkin. Ada berapa? Ada 4 jenis mungkin. Mungkin maujud ba'dal adam, 1. Mungkin ma'dum ba'dal maujud, 2. Mungkin sayujadu, 3. Mungkin alimallahu annahu lam yujad, 4. Apa mungkin maujud ba'dal adam? Benda terima ada, terima tak ada. Ada kemudian daripada tak ada. Kita sekarang ni. Benda terima ada, terima tak ada. Tapi kita ni ada setelah mana kita dulunya tidak ada. Itu kita panggil mungkin maujud ba'dal adam. Yang keduanya mungkin ma'dum ba'dal maujud. Apa? Benda terima ada, terima tak ada. Tak ada dah lah ni. Setelah mana dulunya ada. Mana? Seperti tok nenek kita, moyang kita mula. Lah ni tak ada lah. Dulu ada. Maka orang panggil mungkin ma'dum ba'dal maujud. Itu. Yang ketiganya mungkin sayu jadu. Mana? Benda terima ada, terima tak ada. Selagi akan ada. Contoh kita kata seorang tu berbini, beristeri, kemudiannya dapat anak seorang. Bila dapat anak seorang, orang panggil fahamlah kata dia tidak mandul. Bermakna anak kedua, ketiga, keempat, itu orang panggil sayu jadu. Selagi akan ada. Selagi akan ada. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhirnya mungkin alimallahu annahu lam yujad. Benda terima ada, terima tak ada. Tapi nyata dah di ilmu Allah Ta'ala tidak akan menjadikan benda tersebut. Nah, berat kot sebelah tak ada dah. Nah, benda terima ada, terima tak ada. Tapi berat kot sebelah tak ada dah. Awal-awal lagi Allah Ta'ala menyata dah di ilmu dia tak akan mengadakan perkara tersebut. Contoh mana? Seperti anak bagi orang mandul. Nah, bila nak tahu kata bahawasanya itu termasuk mungkin alimallahu annahu lam yujad, bila mati orang tu tak ada anak lah dia. Nyatalah di kitanya bahawasanya anak bagi si fulan tadi tu termasuk daripada mungkin alimallahu annahu lam yujad. Kenapa? Mati dah tak ada anak. Selagi mana dia hidup lagi tak boleh kata alimallahu annahu lam yujad. Maka sebab tu hak mana-mana jangan duk putus usaha, ikhtiar. Dah ni kerana kita tak tahu ilmu Allah Ta'ala tahu. Tak ada anak dah aku. Nabi apa dah? Tu dalam Quran cerita tu. Beliau malaikat mari duk cerita kata lagi akan boleh anak. Ya kau bini dia. Bini dia kata, wah nak boleh anak bagaimana? Suami aku syekhun kabir. Orang tua sangat dah. Moga bagi haruh Allah Ta'ala boleh menjadi. Kerana tu mana-mana orang panggil doktor kata awak ni tak ada penyakit manda, jangan putus asa. Ikhtiarlah selagi mana hayat hidup. Bila mati barulah nyata. Ya sungguhlah anak bagi dia tadi tu termasuk mungkin alimallahu annahu lam yujad. Itu makna mungkin Jadi di Allah Ta'alanya boleh haruh. Boleh tu makna haruh. Dia buat tak apa, tak buat pun tak apa. Tak ada satu tekanan atas dia. Bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Kalau wajib Allah Ta'ala buat makhluk ni, maka makhluk ni jadi wajib. Wajib-wajib ni apa? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Benda yang tidak boleh difikir dengan akal tiadanya. Mana apa? Benda tentu ada. Kalau Allah Ta'ala buat makhluk ni mustahil, maknanya
Mustahil dengan makna ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang tidak boleh difikir dengan akal adanya. Mana apa? Benda tentu tidak ada. Jadi qalbul haqaiq, betulkah hakikat. Jadi kalau wajib Tuhan buat kita, bermakna kita ni wajib ada sejak dulu lagi. Tak terima nak kata tak ada. Tidak akan ada surat beranak, tidak akan ada kad menala, tarikh lahir. Kenapa? Wajib ada. Dah Tuhan wajib buat kita. Wajib dengan makna benda tentu ada. Nah, jadi bertukar kita ni, orang panggil bukan terima ada, terima tak ada. Kita ni wajib ada juga kerana Tuhan wajib buat kita. Kalau mustahil Tuhan buat kita, bermakna mustahil ada kita. Nah, tak ada lah kita sekarang ni. Pak gapo dia duduk menganggap ngangau belakang kita. Hok duk cakap suara pun ngangau ngadep kan, gapo dia? Ada. Nah. Jadi kalau Tuhan ni wajib buat makhluk atau mustahil buat makhluk. Jadi makhluk ni qalbul haqaiq, dia panggil apa? Betulkah hakikat. Daripada terima ada, terima tak ada, jadi betulkah hakikat kena ada semata-mata atau kena tak ada semata-mata. Tak terima lagi tu. Itu tengok. Artinya ni syarah dia lah ni. Padanya ya syarah pula. Hak dalam mata, hak dalam kurungan tu matan bakurah. Di luar kurungan. Kalau kitab Jawi itu dia ada kurungan dia lah. Kalau kitab Rumi itu wallahu a'lam bagaimana. Artinya, arti boleh diperbuatkan mungkin dan meninggalkannya perbuat tu apa maksud? Arti boleh itu tiada mesti tiap-tiap satu. Tak mesti. Tak mesti itulah orang panggil haruh tadi. Kalau mesti wajib. Mesti malah budda minhu, orang panggil benda tidak dapat hidup dengan dia, itu orang panggil mesti. Tapi ni boleh. Apa makna boleh? Tiada mesti tiap-tiap satunya apa? Tiap-tiap satu daripada mengada memperbuatkan mungkin dan meninggalkan perbuat mungkin. Itu maksud. Itu makna satunya, tiap-tiap satunya daripada diperbuatkan mungkin dan meninggalkannya memperbuatkan mungkin. Habis. Kemudian jadi zat yang kita nak kata dia Tuhan tu mestilah dia tu istighna'u an kulli ma siwahu wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaihi. Mana zat yang tak berhajat apa-apa selain daripada dia dan berhajat kepadanya, tak boleh lepas kepada dia oleh tiap-tiap perkara selain daripada dia. Mana dia tak berhajat ke apa-apa, moga lain tak boleh lepas dengan dia. Itu zat kita nak hukum dia tu Tuhan. Mana itu orang panggil hukum ketuhanan. Sebab tu dikata apa? Tuhan-Tuhan tu ialah tupanan. Apa tupanan? Iaitu orang tupu ke dia, tak boleh lepas dengan dia. Itu makna tupanan nak dia sebut. Maka zat yang ditumpu tak boleh lepas dengan dia ni, mestilah dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang sebahagian nanti kita akan bahas pada perbahasan sifat sebelah sifat 20 nanti. Dan tentu tidak segala lawannya sifat kekurangan. Dan mesti dia tu tidak wajib, tidak mustahil buat makhluk atau meninggalkan perbuat makhluk. Hanya boleh buat, boleh tidak mahu tidak mahu buat. Harus saja bagi dia. Itu. Kemudiannya kata musannif rahimahullah, dan tiada nampak. Kalau kita baca sekali dengan syarahnya gitulah. Kalau kita baca dengan matan saja bunyi lagu ni. Dan tiada tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Mana dia tak menumpan bagi tiap-tiap yang lain. Dia ditumpu oleh orang lain, dia sendiri tak tumpu pada benda lain. Itu Tuhan. Selain daripada dia semua tumpu ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia belaka, berajak ke dia belaka. Sebut kata berajak ni bukan makna hajat dengan Tuhan ni nak sembahyang hajat betul tu. Walaupun kita tak ada rasa berhajat pun, hakikatnya kita tetap berhajat pada Allah. Nak menafah, nak berkelip mata, nak berdenyut jantung, nak berdenyut nadi, nak mengalir darah, nak proses segala apa benda mukneka ada dalam tubuh kita, semuanya tak boleh lepas dengan Allah Ta'ala belaka buat. Itu makna berhajat. Sebab tu tutup guru dia kata, berhajatnya makna tidak boleh lepas. Walau satu nafas, walau satu kelip mata, tak boleh lepas dengan dia. Mana kita tumpu ke dia belaka. Itu. Jadi selain daripada dia semua tumpu ke dia,
dia pula tak tupu ke benda lain. Dia tak berhajat pada benda lain. Kita duk semaya, duk puasa, duk ibadat taat ke dia, bukan dia berhajat ke ibadat kita. Itulah. Jangan ingat kata kalau kita tak semaya kat lemah lah Tuhan. Ajar sekali Tuhan. Malah aku semaya hari ni. Biarnya letih kali dek sini. Biarnya lemah sekali. Tuhan bukan gagah dengan sebab kita semaya ke dia. Bukan gagah dengan sebab kita duk berzikir ibadat ke dia. Hatta kalau kafir habis manusia datang ke bumi ni, seluruh orang kafir habis, tak ada seorang pun mukmin muslim ibadat taat pada Allah Taala. Tuhan tetap Tuhan. Tak ganjak sikit, tak berubah sikit, tak kurang sikit pun ketuhanan Tuhan. Itu Tuhan. Tu sebab tu dia kata dan tiada tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Ini dia tu tak tupai pada benda lain. Gitu. Itu kalau kita baca matan saja. Tapi ni kita baca syarah dia. Dan tiada nampak. Tidak nampak mana tidak reti. Tak boleh nak reti dengan akal kita. Dan tiada dibenar. Tak boleh nak terima. Tak boleh benar mana tak boleh nak terima. Kalau boleh terima itu makna boleh benar. Kita membenar satu-satu perkara mana kita terima. Kita terima. Itu makna orang panggil membenar. Kita membenar mana kita terima. Macam kita terima Nabi, mana kita membenar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna terima, membenar. Tasdiqu fil qalbi bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad din bid-darurah. Kata ulama iman ni at-tasdiqu fil qalbi. Benar, mana terima dalam hati. Terima ke apa? Bima jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkara hak dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara tu apa dia? Ma ulima minad din bid-darurah. Hukum hakam yang diketahui daripada agama dengan secara mudah. Itu dia panggil iman. Jadi apa? At-tasdiq, benar, terima. Itu. Tu. Jadi kalau orang tu tak boleh nak benar, mana tak boleh nak terima. Sama. Dan tiada dibenar, mana tiada boleh diterima pada akal. Pula juga tu. Dan tiada dibenar ini, dan tiada boleh diterima pada akal orang yang berakal lah. Ni. Orang yang tak berakal tak ada termasuk dah lebuk ni. Bukan mukallaf dulu lagi. Kalau dia tu tidak berakal tu bukan dia sengaja, orang panggil menghilangkan akal dia. Kalau fi'lul fa'il gila tu kerana perbuatan orang tersebut, dia sendiri usaha jadi gila, mukallaf. Dia hatuk kepala dinding, siapa berdarah, siapa pecah kepala, dia gila. Mukallaf dia tu. Mana setiap masa dia tinggal semaya di waktu dia gila, berdosa semua. Walau dia gila. Kenapa? Gila tu gila cari pasar dia panggil tu ni. Gila usaha sendiri. Gila hak pasal bukan mukallaf ni, gila dengan fitrah daripada Allah Taala. Allah Taala buat. Gitulah, bukan dia usaha. Bangun pagi esok gila. Gila tu bukan mukallaf. 50 tahun gila. Siuman daripada tu tak wajib qada. Itu. Dah. Pula juga sebagaimana hak sebelum ni lah. Mana? Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada fikiran akal bahawa ada sesuatu yang terkaya daripada yang lain. Itu maknanya pula. Seperti mana kita tak boleh nak terima dengan akal kita satu zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang selain daripada dia. Yang ni tak berajak kepada selain daripada dia. Melainkan zat tu mestilah bersepakai dengan sebelah sifat atau sifat-sifat kesempurnaan, dan tentu tidak dia bersifat dengan sifat kekurangan, dan bagi dia tu harus saja memperbuatkan mungkin dan makhluk. Tidak boleh nampak juga dengan akal kita, tak boleh terima juga dengan akal kita akan bahawa ada sesuatu yang tupanan bagi tiap-tiap yang lain. Tu maknanya Allah Ta'ala tu tupai bagi tiap-tiap yang lain, tak boleh terima. Ada suatu tadi tu yang Allah Ta'ala tu yang tupanan bagi tiap-tiap yang dia gitu tupai orang lain pula, tak boleh nak terima. Tak kena tu, nanti tengok. Semula
Tak boleh nak terima dengan akal kita pula akan bahawa ada sesuatu yang tupanan. Yang tupanan makna yang ditumpankan bagi tiap-tiap yang lain. Oh, maknanya tupanan sini ni Allah Ta'ala tu sendirilah. Gitu. Bukan Allah Ta'ala menumpan. Makna sesuatu yang lain tu yang menumpan. Jadi Allah Ta'ala tu ditumpan. Makna tupanan sini ditumpan. Ini masalahnya kalau cuti lama, lepas tu tak tahu ustaz mana kata ni. Pakai sambal kitab mari selalu ngajar. Tak ada nak tengok gapo amboi. Maaf banyaklah. Semula. Dan tiada nampak, tak boleh nak fikir dengan akal. Dan tiada dibenar, tak boleh nak terima dengan akal kita akan bahawa ada sesuatu makhluk ni. Sesuatu sini makhluk yang tupanan tak kena juga tu. Aduh. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula akan bahawa ada sesuatu yang tupanan bagi tiap-tiap lain. Sesuatu tu Allah dah sini. Tak boleh nak jauh dengan akal kita, tak boleh nak nampak dengan akal kita, tak boleh nak benar dengan akal kita bahawa ada sesuatu ini, ada satu zat Tuhan ni yang tupanan bagi tiap-tiap yang lain, yang ditumpankan bagi tiap-tiap yang lain. Itu mana? Jadi sesuatu tu Allah Ta'ala tu. Syait situ tu kena ke Tuhan tu. Tu gitu. Tupanan mana ditumpankan bagi tiap-tiap lain. Tiap-tiap yang lain tu makhluk. Begitu. Ni baru tu. Tak boleh nak terima satu zat yang ditumpankan bagi tiap-tiap yang lain. Mana? Yang ditumpu, yang diberhajat bagi tiap-tiap yang lain. Tiap-tiap yang lain itu siapa? Kita yang menumpan, kita yang berhajat, kita yang menumpu. Tuhan tu yang ditumpan, Tuhan tu yang ditumpu, Tuhan tu yang diberhajatkan dia. Gitu kan. Apa tak? Nak hati molek tu. Yang belik-belik cakap tu dia. Tak boleh nak terima dengan akal kita bahawa ada zat yang ditumpankan bagi tiap-tiap lain. Mana? Yang diberhajat, yang ditumpu. Bagi tiap-tiap yang lain. Tiap-tiap yang lain tu siapa? Kita. Zat tersebut tu kita tak boleh nak terima dengan akal kita, melainkan zat yang apabila difikir pada zat nyata tu jawab bagi apabila nyatalah bersepakai ia zat dengan 9 sifat yang lagi akan datang. Nampak? Hak tak di 11 sifat. Itu kok balik istighnaq. Kok balik dia tak berajak gapo-gapo pada setiap yang lain, masuk 11 sifat serta 1 sifat haruf. Kok sebelah al-iftiqaru kullu ma siwahu ilaih, berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain, ini pula masuk 9 sifat. Jadi 11 campur 9 jadi berapa? 11 campur 9 dia 20. Ni jadi Pak Da'i Mekah, Syekh Pak Da'i Mekah nak cerita awal-awal ni kerangka, dia buat kerangka ke kita. Perbahasan sifat 20 ni nanti makna-makna sifat tu terkandung reti, terkandung faham di dalam makna ketuhanan. Makna ketuhanan ada berapa? 2. Mana? Istighna'u an kulli ma siwa wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaih. Apa? Dia tak berajak apa-apa, kaya dia, wallahu wal ghani, Tuhan Maha Kaya, mana tak berajak apa-apa. Wa antumul fuqara. Yang keduanya al iftiqaru kullu ma siwahu ilaih, berhajat kepadanya oleh tiap-tiap yang lain. Jadi ini makna ketuhanan. Jadi Syekh pada Mekah ni sebelum kita masuk bahas sifat 20 ni, dia beri kita peta kerangka dulu. Bahawasanya 20 sifat yang kita akan bahas nanti, yang Syekh pada yang akan bahas nanti tu, makna dia tu terkandung di dalam makna 2 makna ketuhanan tadi. Mana? Sebelah masuk faham di makna istighnaq. Gitu. 9-nya masuk di dalam 9 sifat lagi tu masuk faham reti di dalam makna iftiqaru kullu ma siwa ilaih. Mana? Berhajat oleh tiap-tiap lain kepada Allah.
Gitulah. Seolah-olah kalau orang panggil ada orang ibak ni kan, dia buat ilahiyat atau uluhiyat ketuhanan, dia buat cabai dua begitu. Istighna, iftiqar. Istighna 9 sifat. 11 sifat. Sekali dengan satu hak harus jadi berapa dia? Jadi 10 lah. 9 sifat yang wajib gitu. 11 sifat yang wajib masuk dalam kata istighna. Dan sekali dengan satu yang haruf jadi 10. Nah, satu yang haruf dengan serta lawal-lawal bagi hak wajib tadi tu. Tu hak sebelah tu. Kemudian iftiqar ni pula ada 9 sifat hak masuk serta lawal-lawal dia tadi tu. Tu. Seolah-olahnya Syekh pada tu nak kita peta secara ijmal dulu. Gitu. Tu maksud sini. Jadi tak boleh nak terima dengan akal kita zat yang tupanan bagi tiap-tiap yang mana, zat yang ditumpan, yang dituju, yang dihajati bagi tiap-tiap yang lain. Kita tak nak terima melainkan zat yang apabila difikirkan padanya pada zat. Mana fikir pada zat tapi silau kok sifat. Gitu dah. Fikir ke zat Tuhan tapi silau kok sifat. Bukan fikir ke zat betul-betul, bukan. Kerana apa? Nabi SAW tegah kita fikir pada diri hakikat zat Allah Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah fatuhlikum. Fikir olehmu pada makhluk Allah. Mana? Kejadian alam ni. Kerana kejadian alam ni ialah asar, kesan bagi perbuatan Allah. Allah tu dipanggil muassir. Daripada kita fikir pada makhluk ni lah terheret reti sifat-sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Di samping tu disebut oleh Allah Ta'ala sendiri dalam Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha sami'un basir. Fa'alul lima yurid. Itu Tuhan sebut dalam Quran. Faham kita sendiri nak reti tu kena fikir tengok alam ni. Wala tafakkaru fi zatih. Jangan fikir pada zat dia, jangan. Duk di mana zat dia, hakikat zatnya lagu mana. Bertubuh kau ada kaki. Jangan. Kalau fikir juga patuh liku, binasa agama kita, celaka agama kita je. Itu maksud. Jadi walaupun marji' dhamir tu kembali padanya pada zat, sebut pada zat tapi silau kok sifat. Sebab tu kita belajar sifat 20, bukan duk belajar zat. Itu pun belajar sifat tu bukan hakikat sifat. Bukan kun his sifat, bukan gapo dia yang kudrat, hakikatnya dah. Belajar apa? Sifat tu. Hukum sifat. Bukan hakikat sifat. Gitu kena ingat. Tu hukum sifat. Mana? Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Apa kita nak hukum? Mesti. Bila mesti Tuhan kita hukum bersifat dengan berkuasa kudrat, tentu tidak lemah. Tu hukum tu tentu tidak lemah. Jadi lemah tu perkara tentu tidak di zat Allah Ta'ala. Dalilnya mana? Alam ni. Itu. Tu gitu dah. Melainkan zat yang apabila difikirkan padanya pada zat, bila kita fikir pada zat ini, fikir pada zat silau kut sifat. Takdir gitulah. Kalau fikir pada zat, sesak ajaran ini. Mana boleh fikir zat? Allah Nabi tegah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Itu dalam Quran pun tegah, hadis pun tegah. Tiba-tiba fikir pada zat. Mana boleh mengaji ni? Bakar kita ada tu ni. Bukan. Memang marji' dhamirnya kembali kepada zat, tetapi makna hak kehendak ialah sifat. Min itlaqi zat wa iradatis sifat. Tu min itlaqil mahal wa iradatil hali. Sebutnya tempat yang ada pada tempat tu sifat, tapi makna yang dikehendaki bukan zat, bukan tempat tersebut, tapi naknya ialah sifat yang ada pada zat. Bila kita fikir gitu, nyatalah, jelaslah. Tu nyatalah tu jawab bagi apabila. Jawab apabila tu orang panggil iza tu orang panggil ada tu syarti, dia panggil. Ada tu syarti. Apa? Alat untuk buat syarat. Maka tiap-tiap syarat kena ada jawab. Mana jawab dia? Bila kita fikir pada sifat Allah Ta'ala, nyatalah, nescaya nyatalah
bersepakai ia zat Allah Ta'ala. Tu tak usah ambil lagi erti dia tu, jadi pening jadi. Bersepakai ia zat Allah Ta'ala dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akan datang, yang lagi akan datang oleh sebutnya 9 sifat. Gitu. Kemudian kita tinggal tadi tu ertinya melainkan zat yang bersepakai. Dia nak tafsir bagi ibarah bakurah melainkan apabila bersepakai. Gitu. Erti orang panggil melainkan apabila bersepakai, yakni melainkan zat yang bersepakai. Gitu. Melainkan zat yang bersepakai dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat. Mana 9 sifat tak sebut lagi? Yang lagi akan datang. 9 sifat tu sifat bagi 9 sifat. Yang tu sifat bagi 9 sifat. Gitu dia. Mana 9 sifat tu? Tak ada sebut lagi. Yang lagi akan datang oleh sebut 9 sifat tu. Tak sebut lagi lah. Lepas ni baru sebut. Mana gitu. Jadi 9 capur 11. Jadi berapa tadi? 20. Jadi seolah-olahnya istirnahu an kulli ma siwahu, Tuhan tu wallahu wal ghaniyyu tu masuk 11 sifat. Wa antumul fuqara, wal iftiqaru kullu ma siwahu ilaih, berhajat kepadanya oleh tiap-tiap orang, masuk pula orang panggil 9 sifat. Jadi bila sebut kata Tuhan, gitulah orang panggil zatnya bersepakat dengan sifat yang lagi akan datang kita akan bahas. Lagu tu. Dan ada ia apa? Ia 9 sifat tu padanya pada zat. Tu. Ada sini dengan makna sungguh dah. Ada sini dengan makna sungguh. Takdir gitulah. Dan ada yang ni sungguh ia 9 sifat tu padanya pada zat. Sungguh. Sebab apa kita kena takdir gitu? Seperti mana yang telah kita bahas dah pada pertemuan yang setahun dulu. Sifat-sifat tu ke sifat-sifat kita ke ada 2 jenis lah ke apa? Yakni ada hak bahasa sungguh saja tak naik ke tahap ada hak sungguh lagi ada. Gitu. Jadi kalau sebut kata ada bimbang-bimbangnya takut hak sifat sungguh saja tu tak termasuk. Sebab sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Mana? Wujud, kidam, bakok, mukhalafah, qiyamu binafsih, wahdaniyah. Ini bukan ada, sungguh je. Sungguh je, bukan ada. Ada tu ada tak? Tak ada. Ada tu sungguh je. Gitu. Ni nanti kita bahas sifat wujud nanti mula kita bahas lah. Ada tu sendiri tu ada tak? Kalau mengikut Asy'ariyah, ada tu tak ada. Diri ada tu tak ada. Berapa? Amrun i'tibariyah. Perkara hak dikira-kira sungguh pada akal. Abang Zaki ada, kata. Abang Zaki ada tak? Ada. Ada Abang Zaki tu duduk mana? Di kopiah dia ke? Lekat di dahi dia ke? Tak ada tengok ada. Bila kita tengok Abang Zaki tu, zat dia ada tak ada tak? Ada tu hanya renti faham di akal. Ada tu dipanggil umurun i'tibariyah. Jadi ada tu ada tak? Tak ada. Lepas tu sungguh ya. Itu. Kalau Maturidiyah ada tu ada tak? Ada tu tak boleh nak kata ada. Ada tu tak boleh nak kata tak ada. Dia panggil apa? Hal. Al-halu sabitatul lidzati ma damati zatu ghairu mu'allalatun bi'illati. Mana? Ada tu satu kelakuan yang tak naik sampai tahap ada tu ada betul-betul, dan tak turun ada tu sampai tahap tak ada betul-betul. Lepas tu menengahi antara ada dengan tak ada. Sabit bagi zat, selama mana ada zat tak dikeranakan dengan satu kerana. Tu pendapat Maturidiyah. Faham ke tak faham tak tahu dah tu. Jadi nak cerita katanya apa? Sifat ni bukan bahasa sungguh lagi ada belaka. Ada hak bahasa sungguh saja tak naik sampai tahap ada. Ada hak bahasa sungguh lagi ada. Jadi kalau kita sebut kata dan ada ia 9 sifat padanya pada zat Allah Ta'ala. Kalau kita cek sengertinya bukan semuanya ada. Hak adanya mana?
kudrat. Nah, iradah, ilmu, wahdaniyah tak ada. Nah, hak masuk dalam iftiqah ni kan kudrat, iradah, ilmu, wahdaniyah. Satu tak ada satu. Duk mana satu? Sebut. Duk mana satu? Duk mana diri satu? Itu tunjuk ni satu. Tu tulisan hakikat satu tu gapo? Ada bilangnya kan? Duk mana satu? Tak boleh, tak ada. Tak ada satu tu. Sungguh ya. Faham je. Nah itu. Jadi kalau kita kira minggu 9 ni bukan semua ada laka. Kudrat ada sifat ma'ani, iradat ada sifat ma'ani. Nah, ilmu ada sifat ma'ani. Patu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Hak tu hal. Nah, tak naik siapa tak ada, tak suruh siapa tak ada betul. Itu pun kalau kita berlaku di atas pendapat ulama yang mengisbatkan ahwal, hal, sifat maknawiyah dia panggil. Salbiyah sama mana? Salbiyah sama. Iaitu wahdaniyah. Dia mesti kena satu-satu. Dia je satu-satu. Kalau banyak supaya dia malah aku Tuhan ni. Kita duk minta berapa kali tak minta dengan Tuhan B pula lah. Tak boleh gitu. Kalau gitu makhluk ni tidak duk berhajat ke dia lah ke? Boleh berhajat ke orang lain juga. Dah. Bila kata dia tu orang lain, makhluk lain semua tumpu ke dia, dia tu zat yang ditumpan, yang ditumpu, yang diberhajat. Makhluk lain ni semua berajak dia belaka, dia mesti kena satu. Tak berbilang. Nah, tak boleh ada zat selain daripada dia seperti dengan dia, tak boleh. Dia satu-satunya. Jadi wahdaniyah tu bukan ada, sungguh ya. Maka sebab tu kena takdir lagi. Dan ada ia yang ni, dan sungguh. Tu. Dan sungguh ia 9 sifat tu padanya, pada zat. Habis. Dan maha suci daripada lawannya. Yang ini maha suci mana? Tersuci Allah Ta'ala daripada lawan-lawannya, lawan-lawan 9 sifat. Nah, satu lawannya berbilang, kudrat lawannya lemah. Lawan situ bukan makna bertumbuk, bergocoh, bukan kat sini. Lawan situ nak makna mudad, apa? Yang melawani, artinya tak boleh beripun sekali. Bila sabit Tuhan tu ada, tak ada, dok. Gitu, tak boleh beripun sekali. Bukan ada tu bergocoh dengan tak ada. Lepas tu ada, lepas tu tak ada. Bukan gitu. Bukan kudrat tu bergocoh dengan lemah, nak berebut duduk di zat, bukan. Nah, bukan berlawan sini dengan makna bertanduk supaya lembu kuba, berlawan tanya, badi tanya. Tandukmu tanduk aku, bukan. Lawan sini makna tak boleh beripun sekali. Itu maknanya. Itu makna dan maha suci daripada lawan-lawannya, mana tersuci Allah Ta'ala daripada berhimpun sekali lawan bagi 9 sifat tadi tu. Tu tak boleh beripun sekali. Nah, mana kudrat dengan lemah tak boleh duduk sekali di zat Allah Ta'ala. Kalau sabit di zat Tuhan ada kudrat, lemah dok. Gitu. Kalau sabit di zat Tuhan tu ilmu, bodoh dok. Fi maknal bodoh pun dok. Gitu. Kalau sabit dah di zat Allah Ta'ala atau ada sifat iradah, babuk dok, ikrah dok. Gitu tak? Itu makna lawan. Maka diketahui daripada cakapan itu bahawa terkaya itu kelakuan bagi itu tupanan. Kita berhenti situ dulu dah. Tanda molek-molek. Tu takutnya cuti pula setahun. Kata ni. Cuti pula setahun lagi. Kita tanda molek. Apa kita atau ustaz tak tanda ke? Ambo nak tanda mana kita ambo ni? Tak ada guna nak tanda, tak nak baca dah. Nah. Penuh dengan tulisan ke apa nak baca. Jadi dia mula tandanya supaya ingatan, supaya kita tidak duk ulang benda hak sama. Itu insya-Allah kita jumpa pula. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.